Ibu ayah abiduna jamaknya abid. 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 Ibu ayah abid isim apa? Isim fa'il. Bukankah dia atas wazan fa'il? Abid fa'il. Bila isim fa'il atas wazan yang sama, wazan fa'il juga, maka ibu ayah fi'il madhinya berapa huruf? Ulang kaji. Ulang banyak kali. Ibu ayah isim fa'il atas wazan fa'il 3 huruf betul ibu. 3 huruf. Maka fi'il madhinya mesti begini. Mesti begini fi'il madhi. Cumanya kita kena tengok kamus lah. Kita dah tahu fi'il madhinya mesti 3 huruf. Ain badal. Mesti 3 huruf. Cumanya untuk memastikan 3 huruf ni fi'il madhi boleh jadi fa'ala, boleh jadi fa'ula, boleh jadi fa'ila. Jadi kita nak confirmkan. Ain badal ni abada ke? Abuda ke? Abida ke? Itu kena tengok kamus. Kalau kita tengok kamus ternyata abada. 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 Fi'il madhi. Isim fa'ilnya abid. Abada ya'budu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi boya kalimah abiduna adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey. Setakat ni boya, dengan contoh-contoh ni tadi, ibu dapat jelas ya, terutama jamak muzakkar salim tu jelas kita. Bagus contoh Ibu Asimah kata tadi daripada surah Al-Kafirun. Ibu Asimah cadangkan surah Al-Kafirun. Kenapa bagus? Kerana Al-Kafirun ayat pertama contoh, ayat pertama tadi contoh untuk contoh untuk jamak muzakkar salim. Ayat kedua ta'budun contoh untuk jamak tapi pada fi'il mudhari'. Dua-dua tambah waw nun. Betul Ibu Asimah banyak contoh. Dua-dua tambah waw nun. Tapi al-kafirun, kalimah abiduna, al-kafiruna, dua-dua itu jamak muzakkar salim. Tapi ta'buduna ada juga waw nun. Itu contoh untuk fi'il mudhari' jamak. Insya-Allah. Ibu yang tengok ayat keempat. wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ada tak kalimah jamak kat situ ibu ayah? Ada tak jamak? Ada tak kalimah jamak pada wala ana 'abidum ma 'abadtum? Hal hunaka ayyu kalimati jam'in fi hadhihi al-ayah? Ada tak sebarang kalimah jamak pada ayat ini? Okey. Abad, Ibu Maslina abad. Abad tu jamak macam ni ibu? Okey, bagus. Ibu Makcik Sahya, Ibu Sahya. Ibu sebenarnya yang kita bincangkan tadi asasnya tak adalah. Kalau fi'il madhi kita wa alif kan. Tapi boya untuk fi'il madhi tambah tum di belakang pun jamak juga. Jamak juga, tum pun jamak juga untuk fi'il madhi. Kan? Tambah tum pun ada, itu pun jamak juga untuk fi'il madhi tapi itu untuk kamu semua. Okey, jadi di sini abadtum ibu ya. Abadtum. Okey. Ibu tengok ya, abadtum itu ya. Abadtum itu jamak, fi'il madhi jamak. Cuma abadtum kamu semua telah beribadah, telah menyembah. Kalau mereka semua abadu tambah wa alif. Di sini dengan tamim. Okey, boleh. Itu kira jamak jugalah tapi untuk kamu semua. Ibu ayah, abadtum tu kita sebut biasa sajalah ya. Kita tak nak bincangkan sangat. Tapi ada iaitu abadtum tadi. Ibu-ibu jawab tak ada pun betul juga. Tak ada pun betul juga. Pasal apa? Saya tak kata pun pasal tamim tadi. Tapi tadi ibu saya sebut abadtum pun betul juga. Dua-dua betul. Okey. Terus. Wala antum abiduna. Sebelum kita teruskan, ibu yang tengok ayat 5. Abidun. Ibu ayah. Abidun seorang kan? Seorang kan? Ini Allah menukilkan sabda Nabi SAW tapi dalam ayat Quran. Wala ana dan tidaklah aku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abidun. Ana untuk seorang untuk mufrad. Maka abidlah. Aku bukanlah penyembah. Wala ana abidun. Wala tidaklah ana aku abidun. Ana untuk mufrad singular. Maka digunakan abid begitu. Ibu jelas ya? Okey.
Ayat kelima, wala antum abiduna, tadi macam tadi sama. Lakum dinukum waliyadin. Tu tak ada masalah lah. Terus, ibu ayah, kita tengok surah An-Nasr, surah Idzaja boleh. Idzaja pula. Surah Idzaja. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada tak sebarang kalimah jamak di situ? Ada tak sebarang kalimah jamak? Tak ada terus direct tak ada. Okey, kemudian kalimah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ibu yang kalimah ayat kedua ada tak jamak? Ayat kedua ada jamak tak? An-nas. Okay, Kak Azliza, An-nas. Lagi yang lain, ada tak kalimah jamak lain? Apa dia? Ibu Salam apa dia? Ya, yadkhuluna. Okey, yadkhuluna betul. Betul Ibu, yadkhuluna lagi. Tadi An-nas, betul, yadkhuluna lagi. Afwaja, betul. Afwaja pun sama Ibu. Jamak juga. Ya, afwaja pun jamak kejap ya. Okey. Jelas Ibu ayah ya. Jadi ada 3 kat situ. Pada ayat kedua surah An-Nasr ada 3. Pertama kalimah An-nas. Tengok An-nas dulu kejap ya. Saya tengok An-nas ni jamak pada insan kan. Saya nak confirmkan. Yang saya tahu An-nas jamak pada insan, tapi saya nak confirmkan betul-betul. Jamak taksir An-nas. Jamak taksir An-nas. Okey. Nanti saya confirmkan balik ya. Kalimah An-nas ni nanti saya confirmkan balik. Saya nak betul-betul jelas. Saya nak betul-betul tengok dari segi bahasa. Kalimah An-nas ni Kak Azizah saya kata jamak taksir An-nas. Saya nak confirmkan betul. An-nas ni kalimah jamak daripada insan ke. Kerana kalau kita tengok insan jamaknya Anasiya ataupun Unas. Nanti kita tengokkan betul-betul insya-Allah. Jadi kalimah An-nas kita KIV dulu. Kalimah An-nas kita KIV. Terus pada yadkhuluna. Khuluna ibu ayah, yadkhuluna kalimah jamak. Tapi kalimah jamak ni jamak pada apa? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, jamak muzakkar salim. Kalimah yadkhuluna. Fi'il mudhari' betul ibu ayah. Fi'il mudhari'. Yadkhuluna adalah kalimah fi'il mudhari'. Jadi ibu ayah, kalimah yadkhuluna dia fi'il mudhari' jamak. Okey. Saya nak tunjuk lagi pada ibu ayah cara kita nak kenal, teknik kita nak kenal fi'il madhinya berapa huruf. Jadi ibu yadkhuluna dimulakan dengan baris apa? Jadi ibu ya, yadkhuluna dimulakan dengan baris apa tu? Dengan baris atas, kan? Maka ibu ya, dengan baris atas maknanya fi'il madhinya berapa huruf tu? 3 huruf. Pasal apa? Bila fi'il madhi sulasi mujarrad ibu ayah, fi'il mudhari' mesti mula dengan baris atas. Dakhala yadkhulu. Maka fi'il madhinya dakhala. Mudhari'nya yadkhulu. Okey. Jadi boleh yadkhuluna adalah fi'il mudhari'. Lagi sekali kita ulang. Apa tanda dia fi'il mudhari'? Dimulakan dengan huruf apa? Saya tak nak ibu-ibu sebut huruf ya, saya nak ibu sebut huruf. Huruf ya betul. Tapi saya tak nak ibu jawab ya. Saya nak ibu-ibu tulis apa nama istilahnya. Okey. Ibu Hasimah masih salah tulis. Tadi saya perasan ada 3 orang ibu tulis murada'ah. Ibu mudhara'ah. Mudhara'ah bukan murada'ah. Ibu-ibu kalau murada'ah ada maksud apa? Maksudnya macam maksud penyusuan gitu. Murada'ah tu ada maksud penyusuan ataupun anak perempuan yang disusukan. Wallahualam lah. Lebih kurang maksudnya itu.
Tapi kalau mudhara'ah untuk fi'il mudhari'. Catat tu macam Ibu Nurhana tulis mudhara'ah terus. Okay, Ibu. Jadi jawapannya Encik Ahmad Ridwan tulis anaitu. Anaitu, masya-Allah, itu rumus dia kan? Anaitu. Okey, betul. Itu huruf mudhara'ah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi ada huruf ya, iaitu huruf mudhara'ah. Salah satu daripada huruf mudhara'ah. Habis. Ustaz, ada waw nun di belakang Ustaz? Yadkhuluna ada waw nun? Betul. Adakah dia bukan jamak mudzakkar salim? Jawapannya bukan. Tak semestinya ada waw nun je terus jamak mudzakkar salim. Boleh jadi dia fi'il mudhari' macam ni. Okey. Jadi ayah, ibu ayah macam ni ya. Kalau nampak ada tambah waw nun di belakang, tengok dulu. Ada tak yang mulakan dengan ya? Ada tak mula dengan ya ke dengan ta ke? Kalau ada, itu fi'il mudhari'. Tapi kalau ada waw nun di belakang, depannya tak ada ta, tak ada ya, insya-Allah itu jamak mudzakkar salim. Kalimah afwaja pula. Kalimah afwaja jamak kepada faujun. Nampak ibu tengok ya, mufradnya faujun, jamaknya afwaj. Afwajun. Okey. Mufradnya faujun. Jim tu jamak. Jamaknya apa? Afwajun, afwaj. Cuma di sini kena baca afwaja lah. Ya, afwaja dalam ayat ni baca afwaja kerana kehendak i'rabnya kena baca dengan mansub, dengan nasab. Ibu ayah, fauj jamaknya afwaj. Apa dia makna fauj? Satu kumpulan. Fauj satu kumpulan. Kalau banyak kumpulan, banyak puak, banyak golongan, afwaj. Bukankah ketika Fatah Mekah masing-masing kabilah datang dengan kumpulan masing-masing. Kabilah ni datang ramai-ramai. Kabilah ni datang ramai-ramai. Puak ni datang ramai-ramai. Masuk ke kota Mekah ketika Fatah Mekah. Itu dipanggil afwaj. Afwaja dalam keadaan berbondong-bondong. Boleh boyah insya-Allah. Jadi kalimah afwaj, apa nama jamaknya ibu? Afwaj. Apa nama jamaknya? Jamak mudzakkar salim ke? Jamak muannas salim ke? Jamak taksir ni. Cuba tengok. Apa nama jamak afwaj ibu ayah? Jamak taksir. Tulis ibu ayah ya, jamak taksir. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, saya nak tanya ibu ayah. Kita biasa baca surah An-Nasr ni, Idza Ja ini, siapa yang baru maaf ibu ayah. Siapa yang baru hari ni? Siapa yang baru hari ni dia tahu pasal jamak taksir? Siapa yang baru hari ni tahu pasal jamak taksir? Dan siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Siapa yang baru tahu hari ni jamak taksir, komen saya. Jangan malu ibu, saya nak buat pancian. Okey, ramai juga ibu yang baru tahu ya. Yang ulang kaji pun ramai, sama banyaklah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu, itulah dia ibu ya. Jamak dalam bahasa Arab ni ada 3 jenis. Ada ulang kaji, ada yang baru, masya-Allah ibu ya. Jadi senang kan? Jamaknya 3 senang je. Jamak mudzakkar salim, nak kenalnya tambah waw nun di belakang. Cuma kalau kita tengok dalam Quran ada waw nun di belakang, jangan terus claim itu jamak mudzakkar salim. Tengok dulu depan dia, ada tak dimulakan dengan ya ataupun dengan ta. Kalau dimulakan dengan ya ataupun dengan ta, ibu ayah, maknanya itu jamak apa? Jamak itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' jamak. Tapi kalau tak ada ya di depan dia, tak ada dimulakan dengan ta, maka itu insya-Allah adalah jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim senang saja, tambah alif dan ta panjang di belakang. Nampak saja dalam ayat itu ada alif dan ta panjang di belakang, insya-Allah 95% confirm. 95%. Kerana ada juga kalimah-kalimah yang ada alif ta di belakang bukan jamak muannas salim. Itu kemudianlah. Contohnya hayhata. Hayhata ada alif ta di belakang. Tapi bukan jamak muannas salim. Itu kita tak nak bincang sekarang. Okey. Yang penting ibu ya, bila ada alif dan ta maftuhah di belakang, biasanya 95% jamak muannas salim. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir maksudnya apa? Yang tak selamat untuk mufradnya. Mufradnya fauj. Fa waw jim, fauj. Ketika jamak afwaj, dimulakan dengan hamzah pula. Begitu, insya-Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tak ada. Tak ada. Terus masuk surah Al-Masad. Tengok ada tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
tak ada jamak, tapi jumpa satu perkataan muannas kat situ. Musanna. Kita belajar jamak hari ni, tapi saja dalam jumpa ni saya nak ulang kaji musanna yang boleh masa sikit. Musanna. Ada tak kalimah musanna kat situ? Ada tak? Cuba tengok. Ada kalimah yad. Yad. Ya ke Ibu Maryam? Yad ke kalimahnya? Betul ke tu Kak Azriza? Yakin ya? Yada. Maksudnya tulis yada sepatutnya. Ada alif. Yada begitu. Kau ingat saja yada. Faham? Saya faham Kak Azriza, Ibu Maryam. Nak tulis yada tadi tu. Masukkan tangan tu. Okay, tapi lagi tempat tulis ada alif. Yada. Ibu ayah, tengok saya tulis ya. Satu tangan yadun. Kalau dua tangan, yada ke? Kita belajar, yada ke? Kalau dua tangan, yada ke begitu? Bukankah? Satu pen qalamun. Dua batang pen qalamani. Sebuah kereta sayyaratun. Dua buah kereta sayyaratani. Seorang guru muallim. Dua orang guru muallimani. Jadi kalau satu tangan yadun, dua tangan apa ibu ayah? Sepatutnya yadani. Sepatutnya yadani. Betul Ibu Muslimah? Yadani sepatutnya. Ini kenapa yada Abi Lahab dah ni? Ibu ayah cuba tengok terjemah masing-masing. Apa terjemah yada Abi Lahab? Apa terjemah yada Abi Lahab? Kedua tangan. Celakalah kedua tangan. Binasalah kedua tangan. Tapi mana makna dua ni kat sini? Ibu ayah ni kena faham betul-betul. Faham betul ya? Ibu ayah seorang Islam apa? Seorang Islam Muslim. Dua orang Islam tambah alif nun di belakang, jadi muslimani. Okey, muslimani. Buat tengok ni. Muslimani tambah alif nun untuk memberi makna musanna, makna dua. Soalan saya ibu ayah, yang memberi makna dua tu alif nun ke ataupun alif saja ataupun nun saja? Ibu Syarimah tadi. Alif saja. Bukan alif nun ya, bukan alif nun kan? Apa yang saya kata ibu ayah? Nun tu tambahan. Nun itu tambahan. Makanya bila disandarkan apa-apa perkataan lain, maka nun tu dibuang. Contoh, dua tangan saja dalam bahasa Arab, yadani dua tangan. Sekarang ni ibu ayah, yadani nak disandarkan kepada, ya, saya tulis. Okey, sekejap ibu ya. Okey, Kak Azliza bagus. Dia jadi mudhaf dan kena buang betul. Kak Azliza ada asas yang sangat kuat. Bagus juga Kak Azliza ya, masya-Allah. Ibu lain tak faham apa tu mudhaf atau apa itu, abaikan. Tapi siapa-siapa yang tahu, macam Kak Azliza bagi tahu, dia mudhaf dan kalimah Abi Lahab mudhaf ilaih, maka yada tu dibuang nun. Okey, apa maksud tambahan? Ibu Hashimah tanya, apa maksud tambahan tu? Kan saya kata yada ni nun tu tambahan. Apa maksud tambahan? Maknanya ada ketika kita akan buang dia. Kerana dia hanya tambahan, dia bukan kemestian, dia tambahan. Tapi yada ni kita nak bagi mana dua tangan. Maka alif tu wajib ada, kerana alif itulah yang memberi makna dua. Alif itu yang memberi makna dua. Alif tu kena ada, tak boleh buang. Ada penun di belakang, dia tambahan. Ada ketika kita kena buang dia. Ada setengah keadaan kita kena buang nun. Dan dalam keadaan sekarang ni buaya, okey, dua tangan tadi disandarkan pada siapa? Dimudhafkan pada siapa? Kepada Abu Lahab. Maka Abu Lahab pun daripada Abu jadi Abi. Itu kita tak belajar lagi lah. Asalnya Abu Lahab. Kerana sekarang dia jadi majrur, kita baca Abi Lahab. Ustaz, majrur tu apa pula? Jangan, ibu ayah jangan tanya sekarang. Haji Nasir tanya, huruf tambahan yang ada berapa? Itu soalan yang tinggi. Soalan yang kalau saya jawab nanti jadi pening. Cukup kita fokus pada kalimah yadani saja Haji Nasir. Fokus kalimah yadani saja. Jadi saja. Dan pada huruf lain ada tak? Ada. Memang ada. Tapi kita tak nak bincang sekarang. Tapi soalan Haji Nasir bagus. Soalan itu sangat bagus. Huruf tambahan ini ada berapa ustaz selain daripada nun? Dia ada yang lain.
Dia ada huruf-huruf tambahan apa yang lain. Cuma dalam konteks kalimah yada ni yang tambah nun saja. Musanna, ya. Okey buat ya. Kita nak kata kedua tangan Abu Lahab. Maka disandarkan yada ni disandarkan kepada Abu Lahab. Bila disandarkan nun itu dibuang. Nun itu dibuang. Dia jadi yada saja. Yada, Abu jadi Abi kerana dia mudhaf ilaih. Abu bila dia mudhaf ilaih dia jadi Abi. Ini kita panggil perbahasan asma'u al-khamsah ataupun asma' as-sittah begitu. Apa pula asma' as-sittah ni Ustaz? Apa yang itu kita tak bincang sekarang lah. Ada masa sampai masa ni kita bincang. Jadi ibu ayah pasal tu jadi yada Abi Lahab. Yada Abi Lahab. Yada ni kalimah musanna sebenarnya. Tapi dibuang nun ketika ini. Yada ni dua tangan, di sini baca yada Abi Lahab dibuang. Maka ibu ayah ada tak kalimah musanna? Ada. Jadi ibu ayah tadi asal kita kata bincang jamak. Kenapa tiba-tiba musanna ni Ustaz? Fokuslah jamak. Kita sedang fokus jamak. Tiba-tiba bila kita buka surah An-Nasr, jumpa contoh kalimah musanna. Dan kita dah bincang sebelum ni musanna. Tapi kalimah yang begini kita tak jumpa lagi. Terus kita masuk bincang kalimah begini. Ustaz, tinggilah belajar macam ni. Ustaz, saya tak nak belajar lah. Ibu-ibu ayah baru kadang-kadang jumpa macam ni. Mula tak faham, mula tak nak belajar. Baru-baru tak faham sikit, tak nak belajar. Tak nak macam tu. Sikit je tak faham pun. Dia saya kata kepada ibu ayah, setahun saya tak faham apa. Setahun, bukan lama, bukan kejap. Setahun 365 hari saya tak faham apa yang saya belajar masa tahun 1 di pondok di madrasah dulu. Boleh je saya nak dari madrasah, tapi saya sabar. Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk sabar. Walaupun pernah dari madrasah sehari, bukan dari mana, menyuruh ke masjid. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, sabar. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kefahaman tu, insyaAllah ibu ayah. Ibu ayah sabar. Dan ibu ini tadi tu bukan benda yang kita dah belajar pun, tak belajar detail lagi. Saya hanya menunjukkan permukaan dia saja. Kita akan istiqamah belajar insya-Allah ibu ayah. Setakat ini saja untuk hari ini. Ada soalan tak ibu ayah insya-Allah? Hari ini siapa yang dapat belajar boleh bagi peratusan? Siapa yang hari ini berapa peratus dia belajar benda baru? Dia boleh 100% kita belajar hari ini. Boleh bagi tahu berapa peratus belajar benda baru, berapa peratus ulang kaji. Dan berapa peratus tak faham. Contohnya macam tu. Contohnya 50% benda baru, 50% ulang kaji. Ataupun 40% benda baru, 20% ulang kaji, 40% tak faham. Benda itulah saya nak tahu. Ibu ayah tolong komen. Ibu Hashimah 50-50. Ibu Zainab 80 benda baru. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, Kak Azrina, benda baru, Masya Allah. Tahniah Kak Azrina, Masya Allah ya, Masya Allah. Ibu Syarifah belum belajar mudhaf tapi boleh lebih faham, Masya Allah. Itu penting. Tak belajar lagi tapi bila kita dengar, kita akan bersedia dan tutup belajar dan boleh faham. Cik Mak Ridwan, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu Maimunah, Ustazah Safia, Haji Nasir, Masya Allah, terbaik ya. Alhamdulillah. Ibu Farah tak faham mudhaf, tak apa, kita pun tak belajar lagi, tapi bagus. Dah dengar dulu mudhaf tu apa. Oh, ibu seperti 1% ya. Ibu saya semua benda baru. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu semua pernah belajar mudhaf. Okey, tak apa, Alhamdulillah. Okey, ibu ya, jadi kesimpulannya penting tak kelas begini, kelas sekarang ni. Ulang kaji Nahu ni penting tidak? Ulang kaji Nahu ni penting ibu ayah ya. Maksudnya ibu ayah, adakah belajar tafsir saja penting? Adakah belajar Nahu saja penting? Adakah belajar sorof saja penting? Adakah belajar tajuk saja penting? Quran ni semua penting. Senang kata Quran semua penting. Jangan pilih-pilih ibu, jangan pilih-pilih ilmu ni. Semua pasal Al-Quran, ilmu Quran baik tajwid penting, tafsir penting. Semua pasal Quran penting. Kerana Quran panduan hidup kita. InsyaAllah ibu ayah, semua penting, betul, terbaik. Ibu ayah doakan saya, kejap lagi saya nak pergi ke Jabatan Agama Selangor. Rezeki saya alhamdulillah ibu, saya dapat kad tauliah. Kad tauliah mengajar untuk JAIS, saya dapat dah, doakan saya. Pasal sekarang ni pun untuk mengajar online pun kan ada tauliah juga. InsyaAllah. Okey, aku nak qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين. Ibu sama-sama afwan wa iyyak, amin ya Allah. Ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayas, masyaallah. Terima kasih banyak.